Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kita membantu mereka yang nak turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. Sekejap, saya nak tengok kenapa saya putih melepak sangat. Saya tak suka macam ni. Rasa diri macam terlalu putih dan macam tak seronok. Sekejap. Normal? Normal okay, sikit. Apa khabar semua yang dedikasi? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, saya harap mari kita join kita punya Facebook Live pada malam ini. Saya nak terangkan tentang macam manakah caranya untuk kita menghakis lemak di bahagian perut dan peha. Walaupun kita tak sempat masa nak bersenam. Apa khabar yang baru join Facebook Live kita? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Welcome kepada mereka yang mungkin baru join kita punya TikTok. Saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syah daripada Batak Fitness. Saya seorang fitness coach yang Alhamdulillah kita telah bantu seramai 2,600 orang untuk turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. Apa khabar Puan Puan Arina Khan ke? Apa khabar? Hai, apa khabar semua yang ada dekat sini? Okey, macam ni. Seperti mana yang kita dah terangkan, okey. Saya nak tunjukkan cara macam mana kita boleh hakis lemak di bahagian perut dan peha dengan hanya jaga pemakanan sahaja. Apa khabar Puan Ayuna, sihat ke? Saya harap Puan Ayuna sihat walafiat lah hendaknya. Okey, sekejap. Boleh tak share dulu Facebook Live ni? Boleh tak share dulu TikTok Live ni supaya lebih ramai lagi orang dapat faham, tahu cara yang betul untuk jadikan diri mereka lebih slim, lebih bermaya, lebih slim lagi. So, boleh tak komen dah ready? Kalau katakan dah ready untuk saya sampaikan kita punya topik pada malam ni. Saya sedang buat secara langsung dalam TikTok. Di sini, hai TikTok. Saya juga sedang buat di Facebook Live juga. Apa khabar mereka yang berada dekat Facebook? Okay. Saya harap sekejap ya. Macam biasa saya tengah letak segala benda untuk nenek tu. Alright. Saya malas nak buang masa. Ready Puan Analiana? Apa khabar? Dah ready Alhamdulillah. Okay, macam ni tau. Kita kena faham satu benda. Okay, kejap. Sebelum nak cerita lebih lanjut tentang cara nak menghakis lemak di bahagian-bahagian tertentu ni, boleh tak saya nak bagi tahu kepada semua yang ada dalam ni tentang sama ada good news dulu ataupun bad news. Saya ada dua berita, good news dengan bad news. Korang nak dengar mana satu? Good news dulu ke bad news dulu? Kan? Right, siapa ni yang bawa anak dia ke hospital? Kita doakan salah seorang daripada followers kita, nama dia Puan Maya. Dia sakit apa tu? Demam ke? Right. Okay. Siapa nak tahu good news ataupun bad news? Bad news kata Puan Hanim Ayang. Okay, Puan Hanim Ayang kata nak bad news dulu. Okay, memandangkan Puan Hanim nak bad news dulu, saya akan bagi tahu dulu apakah bad news dia. Bad news nombor satu adalah setelah kita membina membina lemak akibat daripada pemilihan makanan yang salah. Okay, bila kita pernah gemuk, senang cerita, bila kita pernah gemuk, malang sekali sel lemak itu akan kekal dalam badan kita sampai bila-bila. Jadi kalau katakan kita pernah mengalami masalah berat badan, katakan kita pernah mengalami masalah berat badan, sel lemak dekat dalam badan tu akan kekal dalam bilik kita, dalam badan kita sampai bila-bila. Itu adalah hakikat sebenar-benarnya. Okay, so itu adalah bad news kepada you all. Adakah lepas dah tahu bad news ni kita rasa macam kita tak nak lah gemuk, tak naklah kurus, biarlah gemuk sampai kiamat? Siapa kat sini rasa macam tu sekarang? Yang good news dia pula adalah walaupun sebenarnya sel lemak kita masih ada, kita boleh jadikan sel lemak kita tu jadi lapar. Lapar kenapa? Lapar tidak diisikan dengan benda yang boleh menjadikan sel lemak tu terus bercambah-cambah. Waalaikumsalam Puan Junaidah, apa khabar? Okay, tak nak gemuk sampai kiamat. Tak apa, insyaAllah kita takkan gemuk sampai kiamat. Apa khabar Puan Norizan Hasan, sihat ke? Baru masuk, Alhamdulillah. Welcome ke dalam kita punya Facebook Live. Anyway, dua berita ni tadi sepatutnya tidak boleh menjadikan kita macam give up untuk kita jadikan diri kita lebih slim. Walau bagaimanapun, saya nak share 3 cara. Macam mana cara nak hakis lemak di perut dan di peha supaya kita boleh jadi slim seperti mana yang kita dambakan sebelum ni. Dambakan. Okey. Boleh tak saya nak share satu benda? Wassalamualaikum Puan Nurain. Apa khabar?
Apa khabar Puan Norizan Hassan? Okey, alhamdulillah sihat. Okey. Saya nak share satu benda. Walaupun kita mungkin pernah ada masalah berat badan, kita boleh lagi jadi slim. So, ada 3 cara ni insya-Allah akan bantu kita bukan setakat hakis lemak di perut ataupun di paha je, malah keseluruhan tubuh badan. Ada 3 cara. Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Boleh tak komen ready sekejap? Okay? Dah ready kan? Waalaikumsalam Kak Lin, apa khabar? Alright, apa khabar yang ada di TikTok? Saya rasa bangga dan seronok adalah apabila saya lihat saya punya TikTok live saya ada seramai 12 orang. Gicu, ramai kau. Okay. Dulu sendu. Okay, macam ni. Nombor 1. Dengar sini baik-baik, dengar sini elok. Okay. Tidak ada sebarang senaman dalam dunia ni yang akan menjadikan perut kita kempis. Tidak ada satu senaman dalam dunia ni yang akan menjadikan paha kita tidak bergesek. Dengar sini elok-elok, tidak ada sebarang senaman yang akan menjadikan sebarang tubuh badan kita jadi slim. So, that's why kita kena tengok satu benda dulu. Boleh tak saya nak share sesuatu? Okay? Saya nak tulis sekejap. Saya nak tulis satu benda. Jogging. Jogging 10 km. Okay. Saya tulis dalam keadaan mirror image 10 km. Right. Yang ni adalah saya punya pengalaman sendiri. Sebab saya ada fitness tracker. Mana jam aku? Saya ada fitness tracker macam ni. Dia boleh kira roughly berapa kalori yang saya dah bakar sepanjang saya melakukan senaman. Macam mana kalori ini dapat dikira adalah daripada macam mana degupan jantung saya sepanjang saya punya larian. Dan daripada situ dia kirakan berapa banyak kalori yang saya dapat bakar. Adakah jumlah kalori dia tepat? Jawapan dia tidak. Tapi kita boleh jadikan sebagai perbandingan antara senaman-senaman kita yang lain supaya kita tahu, oh senaman macam ni kita dah buat high intensity, senaman macam tu kita tak berapa nak intense, so kita masih lagi ada room for improvement untuk kita improvekan kita punya senaman. Boleh faham tak? Contoh kalau katakan senaman kalori yang kita dapat daripada fitness tracker ni, katakan sebanyak 1000 kalori. Contoh 1000 kalori. Okey, faham kan? Uish, kejut. Tiba-tiba pula nak menunduk kat sini. Susah pun. Okey, sekejap Boleh faham ke dekat Facebook? Nampak kan? Okey, katakan kita punya kalori daripada jogging sejauh 10 km adalah sebanyak 1000 kalori. Tetapi, sekiranya kita makan nasi, kita makan lauk, kita makan sayur, kita ada letak kuah sikit dan kita minum air-air yang tertentu yang air berkalori, dia mungkin kalori kita daripada makanan yang saya sebutkan tadi adalah sebanyak 800 kalori. Benda ni. Okey, daripada katakan makanan lunch kita 1000 kalori juga. Okey, jadi kita dah lari 10 km. Kita dah bakar 1000 kalori. Kita mungkin ambil masa selama 1.5 jam untuk bakar 1000 kalori ni. Tapi dalam masa 10 minit je, selagi kita makan makanan nasi macam ni, kita tambah balik 1000 kalori. Soalan saya, mana lebih senang? Untuk bakar kalori ke daripada senaman ataupun untuk kita dapat kalori daripada makanan? Boleh tak komen? Daripada senaman, mana lebih mudah? Bakar kalori ke ataupun kita tambah kalori? Boleh tak komen sikit? Cek komen. Hai semua. Komen dengar ke tak? Right. Okay. Mana link FB live? Sudah. Kan dah ada dah. La ilaha illallah. Pemakanan lagi mudah untuk kita tambah kalori, betul? So, kalau kita fokus kepada senaman sangat, insya-Allah kita akan cepat gagal. Kenapa? Sebabkan untuk kita bakar 1000 kalori, kita perlukan masa dalam 1.5 jam katakan. Tapi untuk tambah 1000 kalori lagi, kita perlukan dalam 10 minit ke 15 minit je. Dan berapa kali kita makan sehari?
Adakah kita makan sehari tu dalam sekali sehari je? Tak. Itu baru lunch, belum dinner lagi, belum breakfast lagi, belum snack lagi. So that's why kita kena tahu dulu benda yang paling senang untuk kita kawal adalah pemakanan dulu. Kalau kita tak jaga pemakanan, insya-Allah kita susah nak turunkan berat badan. That's why kita kena faham satu perkara ni. Okay? Ya, siapa nak tahu ni, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak untuk yang dekat Facebook ni, boleh tak share Facebook live ni? Tag sesiapa yang rasa sharing yang saya nak sampaikan ni akan memberi manfaat. Dekat TikTok ni boleh tak copy link share mana-mana, saya tak tahu dekat WhatsApp group ke, tak tahu mana-mana ke, especially WhatsApp group yang mana selalu korang punya kawan-kawan kata, "Weh, korang kena bersenam, angkat macam tu, angkat macam ni, korang kena bersenam macam monyet baru boleh kurus." So that's why saya nak share sesuatu kat sini. Macam mana ataupun apakah yang patut kita share dulu, apakah yang patut kita fokuskan dulu. Right? Okay. Terima kasih Puan Hanim. Right. Nombor 1 adalah kita kena tahu dulu berapa kita kena tahu dulu tentang kalori. Apa tu kalori? Kita mungkin pernah dengar kalori dekat mana-mana. Mungkin kita pernah dengar daripada mana-mana fitness coach, mana-mana TikTok orang ke, ataupun mana-mana orang lah bagi tahu pasal kalori. Tapi binatang apa tu kalori? Kalori itu adalah jumlah tenaga yang datangnya daripada makanan, yang datangnya daripada apa yang kita lakukan seperti senaman contohnya, ataupun kalau kita tak buat apa-apa pun kalori ni masih lagi terbakar. Okey? Kita nak kalori yang masuk, okey? Yang masuk kena kurang daripada kalori yang keluar. Kenapa? Bila kalori yang masuk tu kurang, kalori yang keluar tu lebih banyak lagi, lemak yang kita simpan tu akan dikeluarkan sebagai tenaga. Sebabkan lemak kita tu adalah tenaga. Lemak yang kita simpan dekat mana-mana, perut ke, peha ke, lengan ke, dekat tengkuk ke, dekat mana ke, itulah tenaga. Tenaga simpanan kita. Oleh yang demikian, kita kena faham dulu tentang kalori ni. Saya ada soalan, Puan Zaliza. Kalori adalah jumlah tenaga, bukan soalan. Okey. Kalori adalah jumlah tenaga yang datang daripada makanan ataupun perbuatan aktiviti seharian kita, macam senaman ke, pergerakan harian kita ke, even kita tidur pun kita masih membakar kalori. Jadi kita kena tahu dulu tentang konsep kalori. Kalau kita tak tahu, insya-Allah kita akan tanya soalan kepada ramai orang. Coach, boleh tak saya nak makan durian? Coach, boleh tak saya nak makan kari puff? Jawapan saya boleh, sangat-sangat boleh. Untuk yang ada dekat TikTok dan yang ada dekat Facebook, boleh tengok video saya tentang macam mana sebenarnya kita boleh makan kari puff untuk kurus. Ada saya dah share. Boleh je nak makan kari puff ke, nak makan nasi lemak ke, segala benda tok nenek kita boleh makan asalkan makanan itu halal. Halal, okey? So kalau tak halal, jangan makan. Kalau tak kisah makanan tu sihat macam mana sekalipun. Boleh faham? Okay, kalori ni apa? Kalori ni adalah jumlah tenaga. Jumlah tenaga yang kita gunakan ataupun yang kita consume melalui pemakanan kita. Clear? TikTok clear? Facebook clear? Good? Semua senyap je ni. Saya tak tahulah boleh follow ke tak. Hai semua yang kat sini. Okay, so macam ni. Bila kita sebut tentang kalori lagi sekali, bila kita sebut tentang kalori sekali, kita kena faham satu lagi perkara. Apa? Perkara itu adalah berapa banyak pula kalori yang kita makan. Okay? Clear? Cantik? Right. Contohnya macam ni. Kita mungkin makan makanan mengikut kepada keperluan kalori kita. Okay? Kita mungkin makan makanan untuk keperluan kalori kita. Katakan saya makan untuk keperluan kalori saya, katakanlah kita kena tahu berapa kalori kita. Katakanlah keperluan kalori Puan Samsuryawati contohnya adalah sebanyak 1,300 kalori katakan. Okey. Cuma mana tu saya tak tahu lah. Okey, katakan Puan Samsuryawati punya kalori sehari adalah sebanyak 1,300 kalori. Tetapi Puan Samsuryawati makan sebanyak 2,000 kalori secara secara konsisten setiap hari. Konsisten setiap hari. InsyaAllah cukup seminggu, tak payah pergi jauh lah. Cukup seminggu dah nampak kesan berat badan meningkat.
Cukup seminggu pun dah cukup dah. Tak sampai 3-4 hari pun dah nampak kesan dah. Kalau katakan kita keperluan kalori kita sebanyak 1300, tapi kita makan sebanyak 2000 kalori. Katakan gitu. Alright. So insya-Allah akan nampak kenaikan berat badan. Namun mana pemadam? Okay. Kalau katakan keperluan kalori Puan Samsuliawati adalah sebanyak 1300 untuk dia turunkan berat badan, okey, dia makan 1200 kalori. Okey, setiap hari dia makan 1200 kalori. Insya-Allah berat badan dia akan turun sikit. InsyaAllah akan nampak seawal 3 ke 5 hari ke 7 hari akan nampak kesan dah. That's why Batak Fitness ada buat satu program yang mana kalau katakan you all tak nampak kesan seawal 14 hari, ikut cara kita ni, yuran itu akan dikembalikan. Terima kasih Puan NLYZ, whoever you are. Thank you for tagging FYP. share. Hashtag FYP. Boleh faham tak? So that's why kita kena tahu berapa banyak keperluan kalori kita. Kalau kita tak tahu, insya-Allah kita susah nak turunkan berat badan. So that's why kita akan buat benda yang bukan-bukan. Okay? Itu nombor 1. Alright. Nombor 2, masalah nombor 2. Apa yang kita kena faham dulu? Okay, sorry, sebelum kita pasal nombor 2, yang ni tak sudah lagi. Okay? Bila kita dapat consume 1200 kalori setiap hari. Okay? Kita punya kalori untuk kita turunkan berat badan sebanyak 1300 kalori. InsyaAllah lemak pada bahagian tubuh kita akan mula susut. Kita tak boleh pilih lemak bahagian mana kita nak susut. Dia akan susut ikut suka hati dia je. Dia akan susut ikut mana yang dia nak. Biasanya berdasarkan pengalaman saya, perut adalah bahagian tubuh yang paling lambat sikit nampak kesan. Especially kalau orang tu dia jarang bersenam ataupun tak sempat bersenam. Dan senaman tu pula bukan sebarang senaman. Ada senaman-senaman tertentu. Okay, now bila kita cerita pasal kalori ni, kita kena nampak tentang apa? Tentang dia akan gunakan lemak yang kita simpan tu sebagai tenaga. Dan insya-Allah kita akan nampak kesan slim tu dengan lebih cepat. Boleh tak saya nak tunjuk gambar sikit? Saya dah lama buat live tak tunjuk gambar ni. Siapa nak tengok gambar boleh tak komen? Lama saya tak membakar manusia. Membakar manusia dengan ni. Contoh macam ni kan. Nama dia adalah Puan Syariza Azril. Nampak tak gambar ni? Okay. Dulu dia macam ni. Apa dia buat? Boleh tak saya nak share sikit apa yang dia buat? Nombor 1, dia dulu pernah buat amalkan produk kurus. Dia juga pernah cucuk HCG nama dia dekat bahagian tu, dekat perut dia tu, dengan harapan certain hormon akan keluar dan hormon tu akan menjadikan pemangkin kepada pembakaran lemak dengan lebih cepat. Okey, berat dia berjaya turun, tetapi kos yang dia guna pakai sangat tinggi. Dia sekali injek tu 1000 lebih kot. Lepas tu kena beli produk kurus lagi, mahal nak mampus harga dia. Tak sustainable, susah nak bertahan lama cara diet macam tu. Tapi bila dah follow, dah faham benda ni, kita tunjukkan meal plan kepada dia, kita tunjukkan cara yang paling mudah untuk dia mengikut kepada makanan kegemaran dia pula tu. Alhamdulillah badan dia mula susut daripada macam ini kepada macam ini dalam masa yang sangat singkat sahaja. Berat badan dia turun secara konsisten selepas dah faham benda ni. Minggu lepas saya sempat bercakap dengan Puan Syariza Azril. Dia beritahu berat dia dah statik dah. Tapi dia tak risau. Walaupun dia macam kadang-kadang dia makan-makan juga boleh bukan-bukan, berat dia tak naik-naik macam dulu. Maintain macam tu je. Kalau naik pun naik sekilo 2 macam tu je. Alhamdulillah cara ni memang cara insya-Allah memang dah terbukti berkesan untuk bantu kita jadikan diri kita lebih slim dengan mudah. That's why penting untuk kita tahu tentang kalori ni dulu. Once kita tahu tentang kalori ni, insya-Allah kita punya berat badan akan mula turun, kita punya saiz baju akan mula susut. Alright, saya nak baca komen daripada Puan Samsuliawati. Dulu setiap kali live setengah coach tunjuk gambar yang berjaya slim, tercabar. Saya tunjuklah nanti kan. InsyaAllah saya akan tunjuk. Sekejap saya letak sekejap kat sini. Saya suka tunjuk gambar. Sorry saya nak transfer gambar-gambar ni semua dekat dalam iPad saya sekarang supaya yang tercabar tu akan tercabar kan. Siapa nak tengok gambar? Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak dan share Facebook lagi. Tunjuk. Okay, dululah kan tunjuk. Tapi sekarang, sebab apa tau?
boleh tak saya nak share sesuatu? Ni kira macam out of topic sikit. Kepada seramai 19 orang di Facebook dan seramai 11 orang di TikTok. Nak tengok tak satu benda? Saya nak share something. Dulu pada tahun 2020 ke 2021, saya sangat rajin untuk dapatkan result daripada student kita. Sebabkan saya ada banyak masa untuk bantu diorang, share dengan diorang. Tapi pada 2022, pada tahun ni saya punya fokus lari sikit. Sebab saya punya fokus untuk bantu orang yang lebih spesifik lagi. Masalah ramai orang, bila dia berdiet, dia punya selera makan susah nak kawal. So that's why kita keluarkan makanan ni, energy bar. Energy bar ni, kita juga keluarkan superfood. Ada kat bawah ni yang superfood. Dia akan bantu kita kawal selera makan. Alright. Itu cerita sekarang. Cerita dulu, macam mana gambar-gambar ni semua boleh... macam ni gambar-gambar ni boleh wujud. Sebabnya kita ada ramai student yang kita guide. Alhamdulillah menjadi semua. Alhamdulillah. Sekejap antaranya, boleh tak saya tunjuk gambar lagi? Mai tunjuk Suzilah ayam. Okey, kejap ya. Saya tunjuk sekarang. Mana updated? Alright. Contohnya macam siapa ni? Macam nama dia adalah Puan. Boleh tunjuk gambar ni? Apa nama dia? Lupa nama dia apa? Astaghfirullahaladzim, lupa dah nama dia. Itulah dia. Ini nama dia adalah Puan Suzy. Apa nama dia? Suzana Ali. Dulu badan dia macam ni, Kak. Adik-adik, kakak-kakak sekalian, dulu badan dia macam ni. Tapi lepas dah follow cara kita, Alhamdulillah, dia boleh ambil gambar sambil cekap pinggang. Okey, nama dia geng cekap pinggang. Sama juga macam ni, pun nama dia adalah Puan Ida Osman. Dia adalah seorang yang berusia 60 lebih kot kalau tak salah saya. Macam penyakit dia ada. Yang paling latest sekali, dia kena stroke. Dia susah nak bergerak. Sebabkan dia stroke separuh badan. Dia tak boleh nak bergerak sangat. Tapi lepas dah follow cara kita, berat badan dia mula turun. Badan dia rasa ringan. Nak tahu tak apa berlaku kepada dia? Dia boleh melompat. Orang semua terkejut waktu berzubat. Kenapa Cik Ida Osman ni boleh melompat? Alhamdulillah, sebabkan berat badan dah mula turun. Saiz baju dia mula semakin slim. Dia dah jadi macam ni. Dia tak tercampak iPad. Satu. Terbakar tak? Nama tak lupa nama. Ni nama dia lah Puan Zuraini Ajmain. Ini tahun lepas. Ini badan dia dulu dalam tempoh 3 minggu je. 3 minggu je dek. 3 minggu kak. Sini badan dia. Macam mana tu badan dia gini. So kepada yang ada dekat sini, yang dekat TikTok especially, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh klik dekat saya punya profile. Follow saya, ada satu link kat situ. Join kita punya Telegram channel kita. Sebab kita akan tunjuk dengan lebih terperinci lagi tentang cara yang kita gunakan. Okay, di Facebook ada kat situ ada satu link Telegram. Boleh klik link Telegram tu. InsyaAllah saya akan tunjukkan lagi macam mana kita punya student berjaya turunkan berat badan. Dan insyaAllah Bulan 8 adalah bulan yang mana kita sedang buat satu promosi kepada yang nak lah kan. Kepada mereka yang nak di-guide, kepada mereka yang nak faham, kita tengah buat satu panduan cara kurus tanpa produk berdasarkan video-video panduan yang kita akan susun nanti. Supaya bila korang tonton, saya akan pastikan amalan apa yang kita tunjukkan dalam video tu adalah benda yang paling gila praktikal yang kita boleh buat. Dan insyaAllah lepas dah habis video tu, you akan dapat sijil daripada kita. Sijil. Maksudnya lepas dah berjaya ikut semua kita punya course ni, insyaAllah akan boleh faham, macam ni cara kurus. So korang tak perlu takut lagi terhadap makanan yang korang nak makan. Tak perlu takut lagi kepada benda-benda yang cakap macam boleh ke makan kek. Sebenarnya boleh je, asalkan kek tu bukan kek curi. Okay? Okay, lagi tengok siapa lagi? Contohnya macam ni, nama dia Puan Haslina Ramli. Berat badan dia macam ni dulu. Dalam tempoh masa singkat dia berjaya turun 10 kilo. Kencing manis dia jadi normal. Dia tak makan ubat. Dia kurang ambil ubat. Macam. So that's why bila kita ubah corak pemakanan, kita punya tahap kesihatan semakin meningkat. Kita tak perlu lagi bergantung harap kepada ubat. InsyaAllah akan berjaya juga dapat kawal kita punya berat badan, dapat kawal kita punya bentuk badan, kita punya
keyakinan semakin meningkat. Okey, ini adalah part kalori. Okey, kalori ni bila kita berada dalam keadaan kalori defisit, insya-Allah senang-senang akan dapat turunkan berat badan. Hai Tuan Fatih Ali, YNWA. Okey, boleh tak saya nak sambung lagi part kedua? Part pertama tadi tentang kalori. Part kedua, boleh tak komen atau boleh tak bagi saya? Love, share Facebook Live ni, komen banyak-banyak. Saya nak share sikit satu lagi benda. Kejap. Kalau dah ready, boleh tak komen ready? Boleh tak bagi saya love banyak share Facebook Live ni? Kejap Kejap mana dia punya ni? Saya nak share something ni sebenarnya. Saya nak share something kepada mereka yang berminat untuk kita guide. Kita ada something yang nak bagi tahu. Saya akan share dekat dalam Telegram channel Shah Batek. So join kita punya Telegram channel ni. InsyaAllah saya akan bagi tahu apa yang kita nak buat pada bulan 8 ni. Alright. So kepada yang berminat untuk nak lah, tak nak sudah. Okay. Right. So next. Ready? Alhamdulillah ready. Boleh Alhamdulillah. Okay. Now yang kedua. Tadi tu tentang kalori. If kita nak kurus, masih lagi tak faham tentang kalori, insya-Allah kita akan mudah gila kena tipu, mudah gila kena kencing dengan orang sekeliling kita, termasuk orang yang nak buat duit dengan kita dengan cara menjual produk lah, segala benda tok nenek tu. Katanya nak beli, nak kurus kena beli produk. Lepas tu kena makan makanan yang rebus, bakar-bakar je. Persoalan dia sampai bila kita larat makan makanan yang rebus dan makan makanan yang bakar-bakar? Sampai kiamat ke? Jawapannya tak kan. So yang kedua adalah tentang satu lagi benda. Okay, cara yang kedua. Dan saya 3 cara Dan saya 3 cara. Saya baru share 2. Yang pertama tentang kalori. Yang kedua nama dia adalah, okay, saya nak share satu buku yang saya baca. Boleh tak saya share sikit? Boleh tak komen nak tahu? Saya baca satu buku ni. Nama dia adalah The Silva Mind Control Method. Apa kena-mengena buku ni dengan kurus? Buku ni tak ada kena-mengena langsung dengan kurus. Tetapi bila saya baca buku ni daripada kulit ke kulit, saya dapati betapa hebatnya otak kita untuk bantu kita mengawal segala benda tok nenek dalaman kita. Kan? Kita boleh faham sebenarnya yang antara punca terbesar kenapa kita susah nak turunkan berat badan adalah sebabkan kita stres. Okay? Kalau kita dapat kontrol stres ataupun kawal, saya tulis tulisan besar je lah. Sebabkan kalau kat ni macam susah nak tahu. Kawal stres. Kawal stres. Okay? Kawal stres ni pun akan membantu kita jadi lebih slim. Misalnya tau, bila kita stres, ada beberapa benda yang akan berlaku. Nombor 1, kita akan rasa nak makan benda bukan-bukan. Setuju tak? Bila kita stres, bukan bila kita stres, especially wanita. Lelaki pun ada juga waktu dia. Tapi sebabkan saya nampak ramai nama-nama wanita kat sini, let's say bila wanita sedang mengalami satu situasi nama dia period, ada certain waktu dia nak period tu, dia akan rasa macam nak makan macam-macam. Nak makan benda manis especially. Kadang-kadang nak makan benda masam. Kenapa? Sebabkan waktu itu hormon dia tak stabil. Dan antara benda yang kita boleh nampak hormon tak stabil ni, dia punya stress tolerance dia rendah. Maksud dia stress tolerance tu maksudnya macam dia rasa macam aku tengok muka suami aku, dia salah cakap sikit je dia punya lajuk dia macam buat apa je laki dia kan. So dia punya point dekat sini, bila kita dapat kawal stres kita, insya-Allah kita pun akan dapat kawal berat badan kita. Nak makan dessert, kata Puan Nadia. Siapa kat sini? Okay, siapa kat sini yang bila dia rasa tak cukup tidur pun sama. Bila dia tak cukup tidur, tiba-tiba dia rasa macam susah nak kawal sedar makan, especially pada waktu malam. Okay? Waktu malam contohnya, bila kita tengok bola, macam Tuan Fatih Ali selalu tengok bola sebabkan kelab dia selalu menang sangat kan. So kalau dia lagi kat sini, okay, so bila dia tengok tidur lambat pada waktu malam, itulah kita akan rasa macam nak makan benda macam-macam. Setuju tak? So that's why bila kita makan benda macam-macam, insya-Allah dia akan ada satu chain effect ataupun dominoes effect. Kita rasa nak makan macam-macam.
Saya kalau stres nak makan je. Kan? Kenapa? Bila kita stres, dia akan trigger beberapa benda. Pertama, bila kita stres, satu hormon, nama dia hormon ghrelin, hormon lapar tu akan dikeluarkan. Hormon leptin tu akan dikawal, tak keluar-keluar. Bermaksud, kita akan rasa lapar sebenarnya. Kita walaupun dah makan banyak, kita tak rasa kenyang pun. Kita nak makan lagi, nak makan lagi, nak makan lagi macam tu. So, itu satu. Kedua, kita punya metabolisme akan drop. Even though kita makan sikit, berat badan kita tak turun-turun. Siapa kat sini, dia perasan ataupun kenal orang yang makan sikit, berat badan dia tak turun-turun? Cek komen sekejap. Ada tak? Ada siapa kat sini yang kenal mereka yang makan sikit tapi berat badan dia tak turun-turun? Kalau ada, cek komen saya. Saya. Alright. So, memang itu akan jadi kepada kita. Nombor 3 yang akan berlaku kepada diri kita juga adalah kita akan perasan, kita akan rasa nak makan benda manis sahaja. Sebabkan pada waktu itu, insulin kita ada masalah. Kan, Puan Norizan ada. Saya, Puan Kelty, Nisir. Right, so ada kan. So, that's why bila kita rasa stres, kita ada rasa nak makan benda manis sebabkan dia terkacau insulin kita. Jadi, bila kita dapat kawal stres, insya-Allah akan dapat. Hai Tuan Mama, apa khabar? So, that's why macam ni. Adakah kita senang nak kawal stres? Jawapan dia susah. Kan? Hai Puan Ariana. Okey. Adakah kita senang nak kawal stres? Persoalan dia ada pada diri masing-masing. Sebenarnya, bila saya baca buku ini, bukan buku ini buku cerita yang menenangkan fikiran saya, tak. Buku ini memberikan saya kekuatan dan keyakinan. Dia empowers diri saya yang sebenarnya ada cara untuk kita kawal stres. Boleh tak komen nak tahu? Macam mana cara kawal stres yang paling mudah, paling simple, yang paling terkenal sekali di alam semesta ni? Bismillahirrahmanirrahim. Komen nak tahu. Nak tahu tak? Kalau nak tahu boleh tak bagi saya love? Boleh tak bagi saya love? Share Facebook live ni. Sebab apa? Saya nak share satu benda. Dan saya nak explain. Bukan cukupkan tidur. Kalau cukupkan tidur Puan Nadia, dia macam susah. Dia bertambah stres. Especially kalau katakan ada anak kecil, tiba-tiba kena tidur awal. Anak kecil tak bagi tidur. Susah nak kawal stres. Nak tahu? Nak tahu macam mana? Cara dia simple. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan nafas 5 second, hembus. Tarik nafas guna hidung, hembus guna mulut. Okey? Apakah dia punya signifikan dia? Tapi janganlah buat sekali, buat beberapa kali. 3 kali, 5 kali, 10 kali, tak kisah. Apakah signifikan dia? Signifikan dia macam ni. Bila kita tarik nafas, dia akan hidup oksigen. Oksigen itu, okey, oksigen itu adalah sejenis udara kan? Udara. Gas yang masuk ke dalam badan kita, dia akan merungkaikan bak kata orang putih bila kita masukkan bila kita hidup nafas, dia sedang menarik dia punya energi yang bagus ke dalam badan kita. Dan kita hembus dengan mulut, dia akan mengeluarkan energi yang tak elok daripada badan kita. So that's why karbon dalam badan kita, kita hidup oksigen, kita keluar karbon. Siapa yang belajar pasal kimia ke, belajar pasal benda Allah ni, karbon itu adalah benda yang beracun daripada badan kita, yang sebenarnya dikeluarkan apabila kita bernafas. Sekiranya benda tu kita stres, kita perasan pernafasan kita pun terganggu. Dia macam tak cukup-cukup, macam tak cukup nafas. So that's why kita kena tarik nafas dalam-dalam. Kita punya fikiran pun akan tiba-tiba akan tertenang sikit, daripada kita punya otak dalam keadaan alpha wave turun sehingga kepada delta wave, akan menyebabkan kita akan rasa macam boleh mudah sikit berfikir. In fact, sebenarnya antara cara untuk kita membakar lemak dengan lebih power lagi adalah dengan cara bernafas betul-betul. Sudah. Pernah dengar tahu ni, saya stres kerja coach sampai berdebar jantung dari siang bawa ke esok hari. Baring nak bertenang. Tarik nafas hembus pun tak ada degak. Risau tekanan darah naik je sebab sakit di belakang teguk. Wow. Puan Dia Nadia, cuba try pergi aromaterapi, massage.
lelaki nak pergi massage macam susah nak cari sikit. Kadang-kadang ada macam-macam benda bukan-bukan. Perempuan lain cerita. InsyaAllah banyak tempat boleh pergi. Okay? Cuba try. Test tengok. Ataupun cuba try rendamkan basuh muka dengan air sejuk ke. Itu pun salah satu cara macam mana nak bagi blood flow tu berlaku dengan lebih baik. Okay, now kita cerita sikit. Bila kita bernafas macam tadi tu, kita tarik nafas dalam-dalam, dia akan jadikan kita punya sel lemak yang kata tak boleh nak hilang tu dioksidaiskan. Dia dioksidaiskan. Lemak kita dioksidaiskan sehingga kan sel lemak tu macam tak cukup. Lemak, kalau nak tahu antara macam ni, boleh tak saya explain tentang something kimia sikit. Okay? Patut tak saya cerita ni Ke tak nak tahu? Nak tahu tak? Tak tahu kot. Tak nak tahu kan? Saya tak nak tahu lah kot. Sebab apa nak tahu benda macam ni? Saya bukan nak belajar kimia pun. Saya nak tahu macam mana kurus je. Tunjukkanlah saya senaman. Tunjukkanlah saya makanan apa yang boleh makan, makanan apa tak boleh makan. Kalaulah saya boleh cerita semudah itu, dah ramai dah orang boleh kurus dengan semudah-mudah je. Tapi sebenarnya kita kena faham the very basic concept of dieting. Nombor 1 memang kalori. Nombor 2, saya dapati ini cara yang kita boleh kawal juga. Kawal stres dengan cara tarik nafas. Adalah cara-cara lain. Okay? Saya nak cerita sikit tentang sel lemak. Macam manakah lemak kita punya chemical chain. Okay, chemical chain. Kita kena faham dulu. Kita kena kenali lemak untuk kita halau dia daripada badan. Okay, kita kena kenal dulu. Pada je chemical chain ataupun lemak. Kalau pernah dengar nama dia adalah triglyceride. Triglyceride. Maksud triglyceride ni maksud ada 3 cabang karbon. Okey, 3 cabang karbon yang bersambung dengan satu lagi rantaian chemical yang panjang. Okey. Satu lemak ada 3 kepala. Macam inilah berdua saya tak nak lukis yang beria sangat. Oh, baca Quran betul juga. Baca Quran tu betul Puan Zailisa. Betul. Puan Siti. Okey. Sekarang ni bab ni. Cerita pasal ni. Ini semualah karbon. Kalau kita nak keluarkan lemak kita, antara yang patut kita expel out adalah kita punya karbon ni. Karbon apa? That's why kita hembus, kita tarik nafas, kita tarik oksigen dan kita keluarkan karbon daripada badan kita. Mana datang karbon tu? Antaranya adalah dekat sini lah, kat lemak. So that's why antara senaman yang paling efektif bila kita nak membakar lemak adalah bukannya berjoging, bukannya buat senaman melompat-lompat. Tak, tapi adalah dengan cara kita brisk walking pun dah cukup dah. Apakah itu brisk walking? Brisk walking itu adalah senaman ataupun senaman yang kita berjalan kaki je. Bila kita berjalan kaki je, kita tak ada bernafas macam itu kan. Puan Hasmah Hassan salam. Oh, dekat TikTok pun ada, dekat Facebook pun ada Puan Hasmah Hassan duduk salam. Waalaikumsalam. Okey, boleh faham tak? Bila kita bernafas yang biasa, macam kita buat senaman berjalan kaki, brisk walking tu, dia lebih senang nak bakar lemak berbanding dengan kita buat cardio ataupun aerobik ataupun anaerobik yang kita terpaksa berlari tiba-tiba yang gitu kan. Itu susah sikit nak membakar lemak. That's why antara yang cara yang paling mudah untuk membakar lemak adalah dengan cara bernafas elok-elok. Sebab bila kita stres, dia susah nak keluarkan karbon, especially yang ada di dalam lemak kita ni. So far boleh faham ke? Adakah saya memberikan anda rasa lagi confused daripada sebelum ni? Kenapa orang lain cakap kalau nak kurus kena bersenam, kena beli produk fat burner dan sebagainya. Oh, kena buat plank, kena buat segala benda tok nenek. Kena make sure kaki dekat atas, kepala dekat bawah. Buatlah cara macam supaya lemak tu boleh turun. Kenapa orang cakap bila kita berpeluh banyak tu kita sedang bakar lemak kan? So that's why penting. Okay, bila kita buat senaman kardio tapi nafas tak bakar lemak. Okay, senaman kardio macam ni tau. Okay, contohlah kalau kita berjogging. Kalau kita berjogging, bila kita berjogging, berlari,
kita punya heart rate. Ni kita punya heart rate ataupun degupan jantung kita lah. Kita punya degupan jantung. Alright, yoga contohnya kan. Okay, cantik. Terima kasih kepada yang komen. Thank you very much sebabkan berinteraksi bersama dengan saya. Fokus. Maksudnya positif Hanim. Okey, kita ada 5 1 2 3 4 5. Kita ada 5 heart rate area. Okey. Dekat sini dalam 50% ke 60% ke 70%, 80, 90, 100. Okey. Maksudnya macam mana? Heart rate kita, degupan jantung kita akan meningkat apabila kita melakukan senaman yang intens. So that's why bila kita contohnya berlari laju ni, kita punya heart rate akan mencanak naik zup di situ. Okey, adakah dia membakar kalori? Yes, dia membakar kalori. Tetapi adakah dia membakar kalori daripada lemak? Jawapannya tak. Tak. Untuk kita, okay, bila kita bersenam, berlari dan sebagainya, ada 2 jenis tenaga yang badan kita boleh provide. Satu daripada lemak ataupun fatty acid, lemak, lemak. Satu lagi daripada gula. Okey, ada 2 jenis sumber tenaga bila kita bersenam. Bila kita berada dekat dalam sini pun. Okey, kat sini kita akan guna lemak saja. Kat sini kita akan guna gula. Ada somewhere dekat in between tu dia macam akan bertukar-tukar lemak gula. Okey. So, bila kita berada dekat sini, kalau macam katakan kita berjalan kaki macam biasa, kita berlari, jalan kaki, berjalan macam biasa kan. Okey. Kita sedang menggunakan lemak. That's why kita kadang-kadang bila kita dapat bernafas dengan baik, kita rasa macam okey je. Bila kita bukan nak kata senaman jogging tak bagus. Tak. Saya nak kita semua jangan salah faham, nak kurus tak perlu melompat pun. Okey, tapi saya sudah nak tahu makanan yang ambil terlebih kurang dari kalori yang sepatutnya diambil. Okey, faham? Tak mampu buat senaman, tak apa, puas zuzulah ayang. Kita boleh berjalan kaki je, buat brisk walking. Bila kita brisk walking, kita punya heart rate takkan lebih daripada ni. Tips dia. Siapa nak tips? Siapa kat sini berminat nak tahu tentang tips macam mana sebenarnya cara kita boleh pastikan kita berada dekat sini je? Cik komen nak tahu. Nak tahu tak? Cara dia, bila kita berjalan kaki, cuba kita berjalan kaki laju sikit. Bukan berlari, tapi macam berjalan kaki laju. Dengan syarat, cuba kita try menyanyi. Sebab apa? Bila kita menyanyi ke, berzikir ke, suka hati lah kan. So, bila kita berjalan, so kita sedang menggunakan kita punya saluran pernafasan ni untuk menyanyi dan juga bernafas. So, kita punya kelajuan tu tak berapa laju sangat. Macam tu lah. Dan bila kita nampak dah, macam ni kelajuan kelajuan kita yang kita boleh pergi, masa tu baru kita bernafas elok-elok. InsyaAllah kita akan berada dekat dalam range macam ni je. Di sini je. Dan insyaAllah kita sedang menggunakan lemak sebagai tenaga kita. Tetapi kita kena berada dalam keadaan kalori defisit. Sebab kalau tidak, lemak yang diambil ni bukan daripada lemak yang tersimpan, tapi daripada lemak makanan kita. Tahukah anda, bila kita makan nasi, lauk, segala benda, setiap makanan tu, especially lauk, minyak macam santan ke, itu mengandungi lemak. Dan lemak itu yang digunakan, lemak daripada makanan yang kita gunakan. Kenapa? Sebabkan lemak itu lebih senang nak didapati sebabkan belum lagi diproses keluar daripada badan kita. Kalau kita berada dalam keadaan kalori defisit, insyaAllah lemak daripada badan kita tu akan dikikis keluar. So that's why kita keperasan badan kita akan jadi lebih slim. Macam mana seperti kita? Contoh macam ni kan. Contohnya macam ni. Nama dia adalah apa nama tu? Stella Armstrong. Daripada ini badan dia duduk kepada macam ni. Macam mana benda ni boleh jadi? Sebabkan dia selalu agak kerap juga pergi hiking. Okay? Agak kerap juga pergi hiking. Dan bila hiking tu, dia bukannya hiking sambil berlari. Kan? Dia berhiking sambil macam jalan slow-slow, naik macam bukit sikit. Dia sedang bernafas dengan lebih steady. Dan membuatkan dia tak pergi ke sini pun dia punya heart rate. So that's why kalau macam tak boleh nak bersenam, tak boleh nak melompat, cuba try
brisk walking je pun dah cukup. Saya ada masalah penghadapan makanan. Itu mempengaruhi susah nak turunkan berat badan ke? Jawapan saya, ya. Boleh. Okey, macam ni. Untuk Puan Suzila Ayang, saya recommend Puan untuk cuba try sama ada energy bar ataupun superfood. Ya, cuba try salah satu. Superfood ataupun energy bar, antara dua ni. Okey, kenapa tahu? Untuk Puan Suzila Ayang yang ada masalah penghadaman. Bila ada masalah penghadaman ni, kita kan susah nak membuang air besar. Bila lama tak buang air besar, badan kita akan penuh dengan toksin. Bila badan kita penuh dengan toksin, badan kita terpaksa fokus untuk membuang toksin dulu daripada untuk bantu kita jadi lebih slim. So that's why kalau kita makan hari-hari tapi tak membuang air besar hari-hari, nescaya badan kita akan lebih susah nak turunkan berat badan. So that's why antara benda yang saya boleh recommend Puan, cuba try dulu superfood. Okay? Kemudian cuba try juga ambil probiotik. Probiotik mana ni? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Try ambil probiotik. Sebab apa? Sebab probiotik insya-Allah dia akan membantu menambahkan bakteria yang baik ke dalam badan kita. Dan antara makanan bakteria yang baik adalah ini. Makanan berfiber tinggi. Ataupun ini. Ini pun makanan berfiber tinggi juga, energy bar. Rasa dia sedap, rasa dia biasa-biasa. Dia larat makan gitu, saya tak suka makan gitu aja. So ini rasa dia lebih sedap, lebih boleh dibawa ke mana-mana, tak perlu nak bancuh. Yang superfood tadi tu kena bancuh. So itu antaranya. Right. Superfood buatkan urusan tandas lebih lancar, gicu kan. Okay, so itu antaranya yang saya boleh recommend. Perlu ke minum air kosong 3 liter? Tak perlu Puan Norizan. Nak minum air, kena pastikan warna urin kita warna jernih. Okay, now let's go back kepada kita punya nombor 3. Nombor 1 tadi tu apa? Kita tadi cerita pasal kalori. Nombor 2 tadi tu tentang kawal stres. Okay, nombor 3. Boleh tak komen 3? Komen 3 jap sebelum kita nak menghabiskan kita punya part ni. Saya harap korang semua dapat sesuatu. Terima kasih kepada yang share Facebook live ni. Terima kasih kepada yang komen. Terima kasih yang masih lagi stay dekat sini. Kalau katakan tak ada siapa stay dekat sini, mungkin saya habiskan Facebook live ni awal supaya saya tak nak cakap seorang-seorang. 3. Terima kasih Puan Dian Nadia. Alright. Terima kasih Puan Alia. Alright. Nombor 3 adalah tukar marker. Whiteboard. Yes. Nombor 3, okay, adalah macam ni. Nanti saya skodeng. Jangan sampai ketumbik. Okay? Skodeng sikit-sikit. 3 terima kasih. Macam ni tau. Bentuk badan kita. Okay? Dengar saya baik. Bentuk badan kita dipengaruhi oleh aktiviti harian yang kita buat secara konsisten. Okay? Nombor 1 tu apa? Nombor 1 adalah berapa banyak kalori yang kita ambil. Okay? Kita dah nak di penghujung rancangan dah ni. Okay, cuba bayangkan orang yang bekerja kontraktor yang macam buat jalan raya ke, biasanya warga asing kan, biasanya badan dia orang slim kan, badan dia fit. Kau ada slim, badan dia fit, mungkinlah kulit dia gelap sikit sebabkan dia terdedah dengan cahaya matahari. Okay? Bentuk badan kita dipengaruhi oleh aktiviti harian kita. That's why diorang kalau gemuk, diorang macam akan jadi kurus dengan mudah. Saya bukan nak suruh kepada mereka yang risau dengan bentuk badan mereka untuk jadi pekerja kontraktor. Bukan. Tapi kita cuba teliti balik semula apakah aktiviti kita sepanjang hari. Kalau katakan aktiviti kita sepanjang hari, banyak duduk, banyak berada dekat satu tempat dalam tempoh jangka masa yang lama, itu menandakan kita kena faham kita kurang bergerak. Bila kita kurang bergerak, adakah badan kita ada sebarang keperluan untuk mengecilkan tubuh badan kita? Jawapan dia tidak. Especially bila kita ikut yang pertama, iaitu jaga makan kalori. So, pergerakan tu penting. That's why kita ada senaman, kita ada pergerakan-pergerakan tertentu. Tapi all in all, bukanlah senaman tu nombor 1. Yang nombor 1 tu adalah pemakanan. Nombor 2 tu adalah tentang kawal stres kita. Nombor 3 ni lah baru pergerakan-pergerakan yang tertentu. Mungkin bukan senaman. Okay. Saya ulang balik semula. Boleh faham tak bila saya cakap tadi? Bila kita
benda yang kita buat hari-hari itulah yang akan menentukan bentuk badan kita. Siapa yang sini yang faham maksud saya? Tak faham? Kalau katakan kita seorang yang pergi gym, angkat berat hari-hari, insya-Allah badan kita akan sadar. Badan kita akan ikut kepada aktiviti harian kita. Kalau katakan kita mungkin baring je, tak buat apa-apa semua kan. Kita mungkin tak perlu risau kalau katakan badan kita makin besar. Kalau katakan kita kerap menggunakan kaki, kita naik basikal, kita berjalan, kita berlari, kita berjoging, mungkin betis kita nampak sadar. Betis kita keras, tapi mungkin tangan kita tak berapa kecil. Sebab yang bergerak banyak kaki, bukan tangan. Kalau kita naik basikal, kalau kita berlari, berjalan. Tapi kalau kita macam banyak buat kerja-kerja tangan, tak tahulah mengayam tika ke apa benda, saya tak tahu apa dia buat. Mungkin tangan kecil tapi bawah besar. So that's why kalau kita nak dapatkan tubuh badan yang sama rata atas bawah, kita kena menggerakkan aktiviti, kita gerakkan anggota badan kita secara keseluruhan. Contohnya macam kita melakukan senaman-senaman seperti squat. Itu bukannya macam benda yang kita kena macam berlari ke apa. Squat just macam mencangkung berdiri. Mencangkung berdiri macam tu. Macam nak berak, macam zaman kita berak masa zaman dulu. Mencangkung kan. Itu satu. Ataupun macam mencangkung, bangun, tolak tangan ke atas. Macam tu kan. Maksudnya kita bergerakkan tangan kita seluruh badan. Bila kita kerap melakukan aktiviti yang menggerakkan keseluruhan anggota badan, barulah badan kita ada reason untuk mengecilkan tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab kita sedang menggerakkan keseluruhan tubuh badan kita. Dan barulah ada reason untuk badan kita jadi lebih slim. Sebabkan sekiranya kalau tak slim, pergerakan kita tu akan terganggu. So, penting untuk kita cipta pergerakan keseluruhan anggota badan supaya peha kita slim, perut kita kempis, kita tak perlu nak buat senaman yang bukan-bukan, just pergerakan simple tapi pergerakan tu konsisten. Bukannya kita nak beria jadi atlet sangat, kita nak badan kita mudah bergerak. So that's why siapa yang faham pergerakan solat itu kita sedang menggerakkan keseluruhan tubuh badan. Solat bukan senaman, tapi sesetengah kelompok mengatakan solat itu macam senaman sebab kita menggerakkan keseluruhan tubuh badan kita. That's why rahsia macam mana saya nak share sekarang ni satu rahsia. Sekiranya kita nak senang turunkan berat badan, cuba kita fokus. Aku nak kurus ni sebabkan aku nak mudahkan pergerakan solat aku. InsyaAllah lebih mudah nak turunkan berat badan. Lompat bintang boleh, tak ada masalah Ana Liana. Okay, macam lompat bintang. Cuba kita fikir, anggota badan mana yang tengah bergerak sekarang? Kaki je sebenarnya kan. Sebab nak melompat, of course lah kaki. Tangan tak situ je, bukan macam the whole range of motion pun macam situ je. Macam tu je kan. Kita tak gerak ke depan, tak gerak macam depan. Kita gerak macam ni je. Kita tak gerak ke depan, tak gerak macam ni. Faham tak? Maksudnya macam kena faham satu perkara nama dia full range of motion, ROM, range of motion. Pergerakan tu macam keseluruhan tubuh badan kita bergerak. So bagi saya the best pergerakan bila kita nak jadi lebih slim adalah dengan cara solat. Bukan nak kata mereka yang ada masalah berat badan tak solat, bukan. Tapi kita kena faham itulah konsep sebenarnya bila kita dapat menggerakkan keseluruhan tubuh badan. InsyaAllah mudahlah sikit. That's why Zumba tu berkesan. Puan Zaini, kalau katakan Zumba, kita sedang menggunakan kita punya tenaga, kita punya kalori, kita punya heartbeat kat yang tinggi-tinggi tadi tu. So dia sedang membakar gula je. So boleh je cuba try buat brisk walking juga untuk dia top up sama-sama. That's why kepada you all yang dekat sini, saya nak share sesuatu. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak? Ini adalah penghujung live saya. Saya nak share sesuatu dulu. Apa yang kita boleh buat? Nombor 1. Siapa yang belum lagi join Telegram channel kita, join Telegram. Untuk yang ada dalam Facebook live ni, kat situ pin komen tu ada satu link untuk join kita punya Telegram. Join Telegram kita. Untuk yang ada dekat TikTok, buka dekat saya punya profile, follow saya dulu. Kemudian dekat situ ada satu link. Saya buka lah TikTok kita. Okay. Ya.
dekat sini ada satu link untuk join kita punya Telegram. Ni, somewhere kat sini. Okay, join Telegram channel kita. Itu satu yang saya memang recommendkan tu join. Nombor dua, nanti dekat dalam Telegram channel kita, Syah Batek tu, saya akan share dua benda. Dua benda yang kita akan buat pada bulan 8 ni. Yang insya-Allah akan membantu you all untuk dapat bentuk badan dan berat badan idaman. Okay, insya-Allah dalam masa 30 hari tu takkan dapat membantu, tapi apa yang kita bawa lepas tu akan membantu. Okay, nombor satu saya akan share apakah yang kita akan buat dengan energy bar ni kepada yang berminat. Okay, ada something kita buat sebagai sempena birthday anak saya. Seorang pada 1st of August, nombor 2 pada 4th of August. Lisa dengan Syarif nama dia, 2 orang anak saya. Kedua, kita akan buka. Yang ni best. Okay, kita akan buka satu program selama, ni bukan program 30 hari tau. Ini bukan program 30 hari. Ini adalah program seumur hidup, benefit dia. Okay, dengan harga yang rendah kepada mereka yang grab paling awal. Okay, harga dia akan meningkat daripada minggu ke minggu. Okay, apa yang you akan dapat? Pertama, saya akan terangkan tentang macam mana cara untuk kita kira kalori berdasarkan keperluan harian kita. Itu nombor satu yang saya akan share. Nombor dua yang saya akan share adalah macam mana kita nak makan makanan mengikut kepada keperluan kalori kita dengan lebih senang nak ikut. Nombor tiga, saya akan tunjukkan juga macam mana caranya untuk kita buat satu fasa. Nama dia fasa optimization. Saya tak rasa macam ramai orang share pasal benda ni lagi. Saya akan share. Apa maksud fasa optimization? Siapa kat sini yang pernah berdiet, lepas tu tak nampak kesan? Apa pun tak ada. Tak ada kesan langsung. Kan? So, yang tak ada kesan tu sebabkan dia punya optimization tu tak menjadi. So, dia kena buat optimization, baru nampak hasil. So, itu yang kita akan share dalam video tu juga. Kemudian saya juga akan ajar macam mana caranya untuk kita makan sedap-sedap mengikut kepada keperluan kalori kita. Dan mungkin kita boleh makan banyak dan masih lagi berada dalam keadaan kita punya kalori limit kita. So, that's why bukannya makan sikit baru boleh kurus. Kadang-kadang makan banyak pun boleh kurus. Siapa sini faham? Kan? Kita akan share benda tu, akses kepada video panduan tu selama-lamanya. Dan sekiranya habis kita punya sesi tu, akan habis dapat jawapan, dapat jawab soalan-soalan dalam kita punya kuis-kuis tu, insya-Allah akan dapat sijil. Adakah sijil ni kita boleh bawa mati? Tak. Adakah sijil ni kita boleh bawa pergi tampal dekat dinding rumah kita? Mungkin boleh. Adakah sijil ni laku? Jawapan dia tak laku lagi. Adakah sijil ni kita boleh bawa untuk bekerja dekat fitness gym ke? Jawapan dia tak. Tapi insya-Allah sijil ni akan menjadikan kita faham, oh sebenarnya kita dah berjaya dapat jawab semua soalan-soalan berdasarkan video panduan tu dah keluarkan. So, siapa nak tahu lebih lanjut, boleh join Telegram channel. Waalaikumsalam, hai Puan Mem Ikin. Berat saya statik, give up. Kenapa Puan Zuzila Ayang? Mungkin Puan Zuzila Ayang berjaya turunkan berat badan sebelum ni, tapi cara macam tu menyebabkan susah nak nampak kesan lepas tu. So, adalah kesan dia. Macam Puan Mem Ikin, dia dah menggunakan macam-macam produk untuk kurus, tapi tak berjaya. Tapi bila ikut cara kita, Alhamdulillah 4.2 kilo kan. Dalam masa seminggu tu, Puan Mem Ikin berjaya turunkan. Siapa nak tengok gambar Puan Mem Ikin, boleh tak komen nak tengok. Lama tak tunjuk gambar Puan Mem Ikin ni. In fact, lama tak tunjuk gambar sesiapa pun kat sini. Sekejap Mana? Ni Puan Mem Ikin. Yes ah. Ini gambar Puan Mem Ikin dulu. Ini gambar dia lepas berapa bulan 6 bulan kot. Dulu beribu habis duit nak kurus macam ni tapi tak jadi. Tapi bila follow channel kita tak bayar mahal pun, tak sampai 1,000 pun. Ya ke? Kali ni kita akan buat video panduan akses seumur hidup ni dengan harga di bawah RM100. Macam siapa yang nak lah. Saya tak tahu siapa yang nak. So kalau yang nak, boleh join Telegram channel kita. Kita insya-Allah pada bulan 8 ni kita akan buat panduan ni. Dan kita akan buka kepada yang nak pada somewhere dalam penghujung bulan 8.
InsyaAllah. So video-video ni you akan dapat, tak ada sebarang time limit, tapi saya mohon sekiranya dah dapat masuk kat dalam kita punya akademi ni, tonton sampai habis, faham daripada hujung ke hujung, jawab kita punya soalan kuis, cuba try dapatkan sijil tu. Sebab sijil tu menandakan yang kita dah habis, dah complete dah kursus tu. Dan kita boleh tunjukkan cara tu kepada orang lain juga. Sebabkan kita dah tahu cara, kita dah faham cara, insyaAllah berat badan cara macam ni boleh bantu kita jadi lebih slim. InsyaAllah kita boleh bantu orang lain juga. Kita buat benda ni sebabkan kita nak sebarkan manfaat. Terlalu ramai sangat orang yang mempunyai masalah berat badan di kalangan bangsa kita, di kalangan agama kita, penganut agama kita, di kalangan orang yang kita sayangi. Kenapa? Sebabkan mereka tak faham. Jadi kita berikan kefahaman tu dengan kita cerita this academy. Tolong join this program seumur hidup ni dengan harga yang tak mahal pun. Bukan nak promote sangat, tapi this is the thing yang kita boleh selesaikan dalam kita punya masalah berat badan. Bukan setakat kita je boleh turunkan berat badan, malah orang lain di keliling kita pun akan dapat turunkan berat badan sama-sama. Alright? Siapa sini berminat kalau kata yang kita buka benda lah ni? Kalau tak nak, saya tak nak buat. So, boleh tak komen? Siapa yang nak, cuba bagi saya love banyak sikit. Kalau tak nak, tak apa lah. Tak nak tak syok macam tu Apa belajar-belajar dulu masa kecil belajar, dah besar pun nak belajar lagi. Bosannya, tak nak belajar. Saya nak gunakan jalan pintas. Saya tak nak belajar, saya nak beli produk. Sebabkan produk tu boleh bantu saya kurus. Bila saya berhenti guna produk pun saya dapat kurus juga. Nampak pula gigi tercabut. So kalau minat, alhamdulillah boleh join Telegram channel kita. Right, untuk yang TikTok ni pergi kat profile saya, klik join Telegram channel kita, join. InsyaAllah saya akan bagi tahu tentang benda ni, progress dia di dalam Telegram channel dan di dalam WhatsApp group 3K insyaAllah kepada yang berminat. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Thank you sebabkan join Facebook Live ni. Thank you kepada yang share Facebook Live ni juga. Kepada semua yang ada kat sini, saya minta maaf sekiranya ada kata-kata saya menggah yang terkasar. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.